budi bahasa, indah nan santun, mekar-megah di pentas dunia, cari 10, kemas kususun, mohon bicara dan menyusun kata. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Salam apresiasi kepada panel penghakiman penuh berkarisma, guru-guru, seterusnya rakan-rakan yang celik akal minda dan penerus wadah tonggak negara. Berdirinya saya di sini untuk menyampaikan sebuah syarahan yang bertajuk Generasi Terdidik Integriti Malaysia Cemerlang. Sejak kecil lagi, kita pernah diberitahu tentang fungsi bagi setiap warna pada lampu isyarat. Ada 3 warna pada lampu isyarat, yaitu merah, kuning, dan hijau. Warna merah adalah untuk berhenti, warna kuning untuk sedia berhenti, dan warna hijau adalah untuk meneruskan perjalanan. Namun, selepas meningkat dewasa, doktrin yang telah dikoordinasi sejak kecil lagi, ibarat masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Hal ini dikatakan demikian kerana sekiranya kita dalam pemanduan keseorangan dan tiada orang yang memandang dan tiada pihak berkuasa yang menjalankan sekatan jalan raya, kita menghijaukan warna kuning. Kita juga menghijaukan warna merah. Menurut mantan Perdana Menteri negara kita, iaitu Tun Abdullah Haji Ahmad Badawi, integriti merupakan satu perkara yang lebih daripada isu rasuah semata-mata. Integriti bermaksud seorang yang mempunyai kepribadian mulia yang tegas, berani, kukuh, dan juga jujur. Menurut beliau, pelajar merupakan aset negara pada masa yang akan datang. Mereka lah yang akan mencorakkan rupa bentuk Malaysia kepada mata dunia pada masa yang akan datang. Oleh hal demikian, kita haruslah menekan konsep generasi muda, pewaris bangsa negara kita untuk membentuk sebuah negara yang cemerlang. Namun, persoalannya, bagaimanakah kita dapat menerapkan ilmu-ilmu dan sifat-sifat integriti dalam sanubari anak-anak sejak kecil lagi? Maka, hayatilah pragmatik yang pertama, iaitu institusi keluarga diperkasa, integriti terpelihara. Keluarga merupakan tulang belakang bagi rakyat Malaysia. Hal ini dikatakan demikian kerana segala asuhan dan ilmu awalan yang diperoleh oleh masyarakat Malaysia adalah daripada keluarga dan rumah. Maka anak-anak haruslah diterapkan ilmu dan sifat-sifat integriti sejak kecil lagi oleh ibu bapa. Bah kata pepatah Melayu, melentur bulu biarlah dari rebungnya. Oleh hal demikian, ibu bapa haruslah menjadi suri teladan yang baik kepada anak-anak mereka. Menurut statistik yang dibuat oleh Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, setiap 15 minit ada satu pasangan yang bercerai. Setiap 5 hari ada satu bayi yang dibuang. Setiap 2 menit ada 2 remaja yang melarikan diri. Itulah secebis contoh yang menunjukkan kegagalan menerapkan integriti sejak kecil lagi dalam kalangan anak-anak Malaysia. Jelaslah bahawa institusi keluarga amat penting untuk membentuk sebuah negara yang cemerlang dengan menerapkan sifat-sifat integriti dalam kalangan anak-anak sejak kecil lagi. Sidang hadirin yang berwisi, pragmatik yang kedua adalah institusi pendidikan diperkasa, integriti terpelihara. Pendidikan merupakan satu perkara yang dipandang tinggi dan cukup dihormati oleh masyarakat Malaysia.
pendidikan dekat dengan hati Malaysia. Hal ini kerana kita dapatlah menerapkan ilmu-ilmu dan sifat integriti dengan menggunakan pendidikan dalam kalangan pelajar. Namun, kita juga terdengar kes-kes yang berkaitan dengan integriti. Antaranya ialah kes kebocoran kertas peperiksaan dan juga ada seorang pelajar yang memukul gurunya yang sanggup mengorbankan diri untuk mencurahkan ilmu kepada pelajar. Saya yakin untuk mengatakan bahawa kes-kes itu hanyalah terpencil kerana ada juga ramai dalam kalangan putra-puteri yang merdeka yang menekan falsafah. Ibarat padi, semakin berisi, semakin menunduk ke bumi. Usaha-usaha haruslah diperkasa untuk membentuk integriti dalam kalangan pelajar. Pendidikan agama dan moral diutamakan. Pendidikan kelestarian dan kewarganegaraan dipandang tinggi. Selain itu, kurikulum yang berasaskan integriti haruslah diutamakan di sekolah. Terbuktilah bahawa institusi pendidikan memainkan peranan yang sangat penting dalam menerapkan integriti dalam sanubari para pelajar. Anak-anak pewaris bangsaku, pragmatik yang ketiga adalah media sosial. Kita haruslah sedar bahawa betapa dunia ini terkandung dalam revolusi 4.0 yang mana kita tidak boleh mengatakan tidak kepada teknologi. Kes-kes yang tidak berintegriti diviralkan dan dalam media sosial. Sebagai contoh, gejala sosial seperti merokok, membuli dapat diviralkan dalam media sosial. Hal ini akan mengancam pemikiran generasi muda. Bukan itu sahaja, terdapat juga berita-berita palsu yang disebarkan dalam media sosial. Hal ini digunakan untuk memanipulasikan rakyat Malaysia dengan mudah. Oleh hal demikian, sebagai seorang pengguna media sosial yang berintegriti, kita haruslah menapis dan menentusahkan setiap perkara sebelum menyebarkan dalam media sosial. Jelaslah bahawa kita haruslah menjadi seorang pengguna media sosial yang baik supaya dapat membentuk sebuah negara yang masyarakatnya berintegriti tinggi. Anak-anak pewaris bangsaku, bangunlah, bangkitlah. Kita haruslah sedar bahawa integriti amat penting untuk membentuk sebuah negara yang cemerlang. Setiap pihak haruslah bekerja sama untuk menanam sikap integriti dalam rakyat Malaysia sejak kecil lagi. Kata pepatah, bersama kita teguh, bercerai kita roboh. Sekian, terima kasih.